Dewan Rakyat dimaklumkan mengenai langkah penjimatan negara dan ini termasuk menangguhkan projek-projek pembangunan. Dewan Rakyat dimaklumkan sebanyak 30 projek bernilai kira-kira 100 juta ringgit daripada 7,243 projek pembangunan yang diluluskan tahun ini diputuskan untuk ditangguhkan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, kriteria projek yang ditangguhkan itu adalah projek baharu dan sedia ada yang belum dimulakan proses perolehan serta belum diiklankan. Jadi pada jam ini kita nak ketahui apa signifikan dan impaknya. Adakah ini langkah yang tepat pada ketika ini? Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lanjut Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, penganalisis ekonomi. Terima kasih kepada Prof sudi bersama saya ketika ini. Pertama sekali, kita nak fahami penangguhan projek pembangunan. Adakah ini satu langkah yang tepat ketika ini? Terima kasih, Cik Nala. Sebenarnya apabila keadaan kegawatan berlaku dan kita mengalami sedikit krisis dalam belanjawan, memanglah biasanya tumpuan diberi kepada projek pembangunan kerana dia berefek jangka panjang, jadi dia boleh ditangguhkan sedikit. Dan kita sudah melakukan usaha untuk menjimat sekurang-kurangnya 5% dalam projek dalam perbelanjaan pengurusan. Jadi sekarang kita nak sambung dengan penjimatan dalam projek pembangunan. Sebenarnya 30 projek yang ditangguhkan hanya melibatkan 100 juta. Dan projek-projek itu adalah projek-projek yang berjangka panjang dan belum dimulakan pun. Tetapi dia merupakan proses berterusan dan kemungkinannya banyak lagi projek yang akan digugurkan daripada jumlah 7,243 projek yang diluluskan bernilai 75 bilion itu. Prof, kita nak faham juga bagaimana sebenarnya wang atau dana yang diperuntukkan itu daripada projek-projek yang ditangguhkan boleh disalurkan ke cabang yang lebih penting. Apa contoh cabang atau area yang memerlukan dana keuangan lebih memerlukan sekarang? Okay, sebenarnya masalah kita sekarang ialah kita hanya membelanjawankan 30 bilion untuk belanja subsidi. Tetapi kita sudah berbelanja 77 bilion dan mungkin akan mencapai lebih dari 80 bilion. Sebenarnya belanjawan subsidi 80 bilion adalah terlalu besar. Sebab kalau kita bandingkan dengan warga Malaysia 32 juta, secara purata setiap warga mendapat RM2,600. Ini satu angka yang sangat besar kerana lebih daripada 60% daripada jumlah warga Malaysia mungkin tidak memerlukannya. Jadi bagaimana dia akan dibelanjakan? Dia akan digunakan untuk menampung 47 juta yang terkurang tadi. Dan kalau sekiranya tahun ini kita belanja 80 bilion dan kita harap tidaklah sampai begitu besar. Kita memang perlu jumlah 47 bilion, 50 bilion untuk menampung. Dan ini kita perlu ambil daripada jumlah belanjawan kita daripada lebih 330 bilion, kita perlu memperuntukkan 47 bilion tadi. Prof, saya kira ini satu langkah bersifat jangka masa pendek, langkah sementara mengambil kira keadaan ekonomi semasa. Jadi apa lagi mungkin langkah penjimatan lain ataupun melihat kepada langkah atau tindakan untuk menangguhkan projek pembangunan ini, sejauh mana ini boleh berterusan? Adakah ini bersifat sementara atau mungkin kita perlu mengambil kira mempertimbangkan untuk batalkan terus beberapa projek-projek pembangunan mega besar ini? Sebenarnya kalau kita lihat senarai projek pembangunan itu, ada beberapa projek yang mungkin boleh dinilai semula. Projek mana ada berkait dengan analisa daya maju, analisa kemungkinan, semua melibatkan juga banyak belanja. Kita perlu tumpukan lebih kepada projek pembangunan manpan, projek yang melibatkan kumpulan rakyat terus. Misalnya memang satu tumpuan besar telah diberi kepada projek pembangunan mampan melibatkan pendidikan, infrastruktur dan lainnya.
tetapi ada beberapa projek juga yang kita terpaksa berbelanja berkait dengan pembayaran hutang dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa langkah yang paling mudah ialah untuk menstrukturkan semula subsidi. Kerana kalau kita lihat subsidi ke atas minyak misalnya 33 bilion boleh distrukturkan semula dan boleh mengurangkan perbelanjaan subsidi yang besar kepada negara mana hari ini. Maksud Prof untuk distrukturkan semula mungkin subsidi yang lebih bersasar? Ya, betul. Sebab sekarang ni kita kata 60% daripada kumpulan yang tidak memerlukan subsidi itu merasai subsidi itu secara natural. Kalau ini boleh distrukturkan semula, kita tak perlu, kita hapuskan semua subsidi minyak, kita tambahkan saja subsidi terus kepada pengguna yang memerlukan, 8 juta orang misalnya, dan kita akan memberikan terus bantuan kepada mereka yang memerlukan. Okey, Prof, kita berbaki 1 minit sahaja lagi, tetapi jangkaan Prof melihat kepada keadaan ekonomi untuk bulan-bulan yang akan datang, melihat kepada langkah-langkah penjimbatan yang diambil, berapa lama lagi agaknya langkah-langkah penjimbatan ini perlu diambil untuk bulan-bulan akan datang? Sebenarnya di dalam langkah pertengahan, saya tidak merasakan kita perlu berjimat sebab ekonomi kita sedang meluncur naik. Dan kita menjangkakan tahun ini pun kita akan berkembang antara 5.5 hingga 6.5 dan tahun depannya berikutnya 4.5%, tahun berikutnya kira-kira 4.2%. Jadi kita sedang menuju puncak. Kenapa kita nak berundur ke belakang? Jadi kita perlu sekarang menumpukan perhatian kepada menangani kos sara hidup. Bagaimana menurunkan kos makanan kepada kumpulan isi rumah. Baik, terima kasih Prof untuk cadangan itu. Itu tadi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, penganalisis ekonomi, mengulas mengenai penangguhan projek-projek pembangunan seperti yang dibincangkan di Dewan Rakyat sebentar tadi. Dan itu saja